Okey, tadi kita dah habis dah mengenai kumpulan 18. Dah habis lah. Kamu akan tahu dia punya, kamu dah tahu dia punya kimia, sifat kimia dia dan juga sifat fizik dia. Dan seterusnya kita nak belajar pula mengenai unsur dalam kumpulan satu. Apa yang ada dalam kumpulan satu? Lithium, natrium, kalium, rubidium, cesium, francium. Unsur kumpulan satu juga dikenali sebagai logam alkali. Jadi kita namakan dia sebagai logam alkali. Jadi di kedudukan ni dia adalah yang pertama sekali lah. Kamu tengok kat muka belakang tu. Ni kat sini. Kalau jadual berkala ni, dia yang pertama ni. Hidrogen, lithium, natrium, rubidium, cesium dan francium. Jadi apakah yang terjadi pada macam mana susunan dia ni? Dan saya minta sangat kamu tolong berlatih lah macam mana dia punya bentuk atom dia lah kan. Contohnya sini saya lukis ini satu kan. Sini contohnya apa dia sini? Okey, natrium. Okey, natrium tu dia punya nombor atom dia 11. Macam mana nak lukis? Okey, kamu lukiskan dia punya tengah-tengah nukleus. Dia punya atom elektron 2, maksudnya tinggal lagi 11 tolak 2 berapa? 9. Jadi kamu kena lukislah yang kedua ni. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini tolak 8 tinggal 1. Jadi di hujungnya adalah 1. Jadi disebabkan di petala valence dia, di hujung dia hanya tinggal 1 sahaja. Sebab itulah dia dimasukkan dalam kumpulan 1. Kamu kena tahu. Kalau kamu nak lukis lain, kamu lukislah yang lain. 19 punya ni, 19 kalium, rubidium. Kamu akan dapati memang di hujungnya adalah 1. Petala valence dia 1. Sebab itulah dia diletakkan dalam kumpulan 1. Jadi biasanya lithium ni digunakan kat mana? Kamu tengok ni, bateri, untuk buat bateri kita gunakan lithium. Okey, lampu wap natrium, lampu-lampu jalan tu mereka menggunakan natrium. Dan juga baja kalium nitrate. Jadi menggunakan unsur kalium. Jadi kegunaan-kegunaan mereka ni ada nak digunakan untuk buat baja, ada untuk buat lampu dan juga ada digunakan dalam pembuatan bateri. Okey, ini penerangan mengenai sifat fizik unsur apabila menuruni kumpulan 1. Kamu akan dapati jari dia makin lama makin besar. Takat lebur dia makin lama makin rendah. Maksudnya pada kekatan makin bawah, suhu yang diperlukan untuk meleburkan dia semakin lama makin rendah. Takat didih dia pun makin lama makin rendah. Maksudnya suhu yang lebih rendah diperlukan untuk mendidihkan dia. Okey, unsur kumpulan 1 mempunyai takat lebur dan takat didih yang rendah jika dibandingkan dengan logam lain seperti ferrum yang punya takat lebur 1540. Jadi kamu dapat banding lah. Kalau ferrum ni 1540, tapi untuk lithium ni dia hanya 186 sahaja. Jadi dia punya takat didih, takat lebur itu lebih rendah lah kalau kita bandingkan dengan kumpulan yang lain. Mengapakah takat lebur takat didih unsur semakin berkurang apabila menuruni kumpulan? Sebab apa? Pertambahan saiz atom menuruni kumpulan akan menyebabkan ikatan logam menjadi semakin lemah. Okey, ini untuk kumpulan 1 ini untuk kumpulan 1. Oleh itu semakin kurang tenaga haba yang diperlukan untuk memutuskan ikatan logam. Okey, unsur kumpulan 1 merupakan logam yang bersifat lembut. Dia lembut dan ketepatan dia rendah. Dan dia memang terapung di atas permukaan air. Ini boleh kita buktikan dengan natrium. Natrium dia tak akan tenggelam. Dia akan terbakar lagi ada. Sebab dia sangat reaktif. Dia sangat reaktif. Okey, kenapa dia reaktif? Seperti mana saya suruh kamu lukis tadi. Saya suruh kamu lukis gambar tadi. Kamu akan dapati bahawa ni di hujung sekali dia ada satu ni elektron. Tidak, dia ada satu, maksudnya dia akan buang elektron ni untuk dia mencapai satu kestabilan, iaitu di hujungnya ada 8 ataupun 2.
oktet, duplet ataupun oktet, menyebabkan satu yang terakhir ni sama ada dia akan buang sahaja. Dia akan derma pada unsur-unsur yang lain. Sebab itulah dia akan menjadi sangatlah reaktif. Okey. Unsur kumpulan satu mempunyai satu elektron pada petala valence, petala terakhir sekali, dan dalam tindak balas kimia, atom ini menderma satu elektron dan membentuk ion bercas. Okey. Kan saya ada cerita pada kamu sebelum ni, apakah sifat elektron? Sifat elektron ni adalah apa dia? Negatif kan? Negatif. Manakala proton dalam ni dia bersifat apa? Positif. Bila mana jumlah elektron dengan jumlah proton ni dia sama. Kalaulah sini jumlah dia 11, proton 11, elektron pun akan jadi 11. Walau bagaimanapun, bila mana dia dah derma keluar, apa yang berbaki adalah proton ni, dia akan lebih banyak berbanding elektron. Disebabkan proton ni dia bersifat positif, maka disebabkan itulah keseluruhan unsur ni akan menjadi positif sifat dia. Sebab apa? Kelebihan proton. Proton tu yang lebih, elektron dah jadi kurang. Kalau tidak dia sama, dia neutral. Sebab apa? Elektron negatif sama banyak dengan proton bilangan dia. Tapi disebabkan dia dah derma elektron, menyebabkan proton tu terlebih satu, jadi dia akan jadi positif kan? Bercas positif satu. Apakah yang akan berlaku sekiranya unsur kumpulan satu bertindak dengan air, gas, oksigen ataupun klorin? Okey. Jadi dia dah sangat reaktif Kumpulan satu ni dia sangat reaktif kan? Dalam buku kimia kamu ni, kamu akan dapati dia buat satu ujian lah, dan dia masukkan lithium, natrium kan, dalam air. Ni dia bakar kan. Dan kita sebenarnya kalau dalam buku kamu tengok dalam buku rujukan, kamu akan dapati bahawa kalau natrium tu dia akan terbakar. Mengeluarkan asap. Sebab apa? Mereka ni, kumpulan satu ni dia memang reaktif terhadap oksigen, terhadap air. Sebab apa? Sebab dia sangat cepat untuk bertindak balas dengan unsur-unsur yang lain, kerana dia ada elektron di hujungnya tu yang mudah sangat dia akan derma kan. Okey, kita teruskan sedikit, at least kita habiskan kumpulan satu ni dalam bab ni. Apakah tindak balas unsur kumpulan satu air, gas oksigen dengan klorin? Okey, sebenarnya kumpulan satu ni dia sangat reaktif. Itu je. Sebab apa? Sebab sebenarnya kita tahu tadi, kita tengok macam mana lukisan macam mana gambar rajah atom dia, sesuatu unsur tu dia ada satu belah ujung dia ni. Jadi mereka ni, unsur-unsur di dalam kumpulan satu ni, mereka ni cenderung untuk apa? Menderma. Dia cenderung untuk derma, buang. Supaya apa? Supaya dia yang tinggal yang ni, yang hujung yang ni 8. So dia stable lah, dia akan stabil. Jadi mereka ni akan cenderung untuk membuang ataupun menderma sahaja elektron yang terakhir di petala valence dia. Jadi itulah menyebabkan dia sangat reaktif. Lithium, natrium dan kalium mempunyai sifat kimia yang sama, tetapi mempunyai kereaktifan berbeza. Apabila logam alkali bertindak balas dengan air, larutan hidroksida yang bersifat alkali dan gas hidrogen akan terbentuk. Sebagai contoh, tindak balas lithium dengan air menghasilkan lithium hidroksida dengan dan gas hidrogen. Okey, jadi kamu kena ingat pertama sekali kamu kena tahulah macam mana nak buat tindak balas. Seperti mana kita dah belajar pada minggu-minggu lepas. Tindak balas ni kamu dah lepas kamu buat sesuatu tindak balas tu, kamu kena buat apa? Kamu kena seimbangkan dia. Contoh sini lithium. Okey, lithium kamu tidak balaskan dia dengan air, tambah H2O. Apakah yang akan jadi? Kebiasaannya kita H2O ni dia akan dia akan berpecah jadi OH
dan H. Hidrogen dengan oksigen. Dan lithium ni dia akan bergabung dengan OH ni. Dia akan jadi lithium hidroksida, tambahkan dengan apa? Tambahkan dengan hidrogen. Okey. Bila mana kamu dah siap ni, kamu kena seimbangkan. Kena belajar macam mana seimbangkan. Saya harap kamu ingat lagi lah bab-bab lah yang mana saya dah ajar minggu lepas lah. Iaitu kalau sini 2, sini pun kena 2 juga. Maksudnya kalau sini hidrogen, sini ada 2, belah sini pun kena ada 2. Masalah sekarang ni terlebih. Yang ni dah jadi 3. Hidrogen ada 3. 1 tambah ini H 2 kali ni dah 2. Dia dah 3. Jadi kamu kena tambah sini 2. Supaya apa? Supaya sini kamu boleh laratkan dengan 2 jadi 4. Okey, jadi sini jadi berapa? Ni dah jadi 4. Ni 2 ni tambah dengan 2 ni jadi 4. Hidrogen, oksigen ada 2. Jadi hidrogen ada 2. Okey, sama. Okey, depan ni kamu kena tambah 2. Sebab apa? Sebab 2 Li ni kan, 2 lithium. Okey. Kalau kamu dapat macam ni, maka kamu dapat betul lah. Kamu tengok tu. Kamu kena sila berlatih. Nak tak nak kamu kena berlatih juga. Because kamu belajar kimia. Kamu kena ada basic ni. Okey, kemudian apabila logam alkali terbakar dalam hidrogen, dalam gas oksigen, pepejal putih iaitu oksida logam akan terbentuk. Contohnya tidak balas lithium dengan gas hidrogen, menghasilkan lithium oksida. Okey, jadi bila mana dia terbakar, maksudnya kita akan tambahkan dengan oksigen. Ini menandakan dia terbakar. Kalau kita tambah oksigen menunjukkan dia terbakar. Dan hasilnya lithium oksida. Okey, saya minta kamu buat dulu Li tambah dengan oksigen kuasa oksigen 2 situ, lepas tu jadikan 2 Li ni. Saya rasa kamu dah tahu tak pasal ni. Macam mana dia jadi Li2O. Okey, saya harap kamu tolong ingat balik bab-bab lepas yang mana saya telah ajar macam mana boleh jadi Li2 sini. Kalau tak ingat sila beritahu saya kenapa. Okey, tanya. Okey, pepejal oksida logam akan membentuk larutan yang beralkali apabila larut di dalam air. Jadi LiO ni dia kita tambah dengan air, dia akan jadi LiOH. Yang mana OH ni bersifat alkali. Okey, apabila logam alkali terbakar dalam gas klorin, pepejal putih iaitu logam klorida akan terbentuk. Contohnya tidak balas natrium dengan gas klorin akan menghasilkan natrium klorida. Jadi bila mana kamu tengok sini Na, bila mana natrium ni kamu campurkan dengan klorin, dia akan jadi 2 NaCl. Jadi di sini kamu nak kena tahu bahawa pertama sekali, apakah itu logam alkali? Logam alkali itu ialah unsur-unsur yang terdapat dalam kumpulan satu. Okey, bila mana dia bercampur dengan gas klorin, gas putih, pepejal putih, dia sebenarnya macam ni, natrium ni dia sangat reaktif dan dia akan bertindak balas dengan gas-gas, apa sahaja gas. Kamu letak klorin pun dia akan bertindak balas. Dan yang paling penting sini ialah saya nak sangat kamu tolong hafal macam mana tidak balas ni berlaku, dan bila mana kamu dah buat tindak balas tu, dia mesti diseimbangkan. Kamu kena seimbangkan persamaan kimia dia. Okey, seperti mana yang disebutkan yang sebelum ni, kereaktifan menuruni kumpulan satu ni, dia makin lama makin reaktif. Makin dia menuruni, makin dia reaktif. Yang dimaksudkan menuruni ni makin dia ke bawah. Bermula dengan lithium ni, lithium turun natrium, turun ke ni, makin turun ni dia makin reaktif. Dan saya juga telah beritahu kepada kamu, dia ni kumpulan satu ni dia ada ni elektron yang terakhir satu, dan mereka ni memang cenderung untuk menderma sahaja. Sebab apa? Dia nak stable. Jadi dekat ujung ni biar 8. Okey,
Jadi kenapa dia makin turun, makin reaktif? Ada sebabnya. Sebabnya ialah bila mana kamu melukis gambar rajah atom dia tu, unsur ni kamu lukis, kamu akan dapati dia punya bilangan orbitnya makin bertambah. Macam ni ada 1 2 1 2 3 1 2 3 4. Jadi dia punya bilangan orbit ni makin lama makin bertambah, dan sudah tentulah orbit yang terakhir ni, yang ni makin lama makin jarak dengan pusat atom ni, nukleus. Macam ni, macam ni dia lagi jarak berbanding yang ni. Tak? Dia punya atom di hujungnya ni. Dia begitu, dia tak jarak mana dengan dibandingkan nak kira dengan daripada nukleus ni ke sini. Tapi makin turun ke mana, ke natrium ni dia dah jarak dah. Turun ke kalium dia lagi jarak. Jadi semakin jarak dia, semakin bertambah jarak elektron di orbit valence tu, semakin mudahlah dia didermakan. Sebab itulah semakin mudahlah dia reaktif, semakin mudah dia bertindak balas dengan apa-apa sahaja, sama ada hidrogen ke, oksigen ke, air ke. Sebab apa? Semakin mudah dia untuk dilepaskan, kerana dia berada jauh daripada dia punya nukleus. Okey. Sifat fizik kimia unsur lain dalam kumpulan satu. Anda telah mempelajari sifat-sifat lithium, natrium dan kalium. Bagaimana pula dengan sifat atom lain seperti rubidium, cesium dan francium, yang mana yang kita bawah ni yang kita tak cerita lagi, yang ni rubidium, cesium dengan francium. Apa jadi? Tadi kita dah cerita dah pasal natrium, kalium dengan ni kan. Sebab apa? Sebab memang ketiga-tiga adalah sangat reaktif, dan mereka akan memang bertindak balas dengan oksigen, dengan air. Apabila kamu kenakan dia, masa kamu tambah dia, memang dia akan bertindak balas terus. Sebab memang itu sifat kumpulan satu. Tapi kalau macam francium, cesium ni, rubidium ni apa jadi? Okey, seperti logam alkali yang lain, unsur rubidium, cesium dan francium merupakan logam yang lembut dengan permukaan yang berkilat serta mempunyai takat lebur dan takat didih yang rendah. Maksudnya dia lagi rendah lah takat didih dia dan takat lebur dia. Okey, rubidium dan cesium merupakan logam yang sangat reaktif dan mudah terbakar. Okey, sama saja dengan natrium dengan ni, tapi dia lagi mudah reaktif. Dia lagi cepat. Sebab apa? Dia lagi besar dia punya jejari dia, lagi jauh dia daripada nukleus. Jadi sudah tentulah dia lagi cepat bertindak balas. Rubidium dan cesium merupakan logam yang sangat aktif dan mudah terbakar. Unsur rubidium dan cesium biasanya bergabung dengan unsur lain dan sukar untuk dipisahkan secara kimia. Nampak tak? Disebabkan dia lagi reaktif, jadi dia sangat mudah bergabung dengan unsur lain. Kamu jumpa di atas permukaan bumi ni, dia memang dah bercampur dengan unsur lain dah. Dan nak pisahkan dia adalah amat sukar sebenarnya. Unsur francium pula merupakan isotop radioaktif yang tidak stabil dan menjangka masa hayat yang pendek. Francium ni dia disebabkan dia sangat reaktif dan dia mudah sangat bergabung dengan benda lain, dia mudah sangat bertindak balas, jadi dia memang jangka hayat dia memang pendek sahaja. Ketiga-tiga unsur ini sangat reaktif, bertindak balas dengan air dan oksigen. Yang dimaksudkan jangka hayat pendek ni maksudnya dia tu stabil sekejap sahaja. Dia akan bergabung dengan unsur lain, dia akan jadi benda lain pula.